Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa 'afa wabtala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan juga kita takutlah pada Allah dengan kita meninggalkan segala larangannya. Ayuhal muslimun, para jemaah sekalian, pada hari ini, hari Jumaat 19 hari bulan Jun 2020, bersamaan dengan 27 Syawal 1441, ia merupakan hari yang bersejarah bagi kita setelah masjid ini dikurung bermula daripada 20 hari bulan 3 2020 yang lalu. Bermakna sudah 3 bulan tidak dibuka secara terbuka. Jadi alhamdulillah, walaupun kita hari ini datang ke masjid dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan dalam bahasa dia panggil new normal ataupun kebiasaan baru. Banyak benda yang baru yang kita belajar bila mari masjid. Kalau dulu kita mari masjid, kita merasa cukup dengan malaikat je tulis kedatangan kita. Kita mari, kita balik, dia tulis. Tetapi sekarang ni kita sendiri kena tulis nama kita bahawa kita datang ke masjid. Ini new normal ataupun kebiasaan baru. Maka para jemaah sabarlah di atas peraturan ini. Kenapa? Kerana datangnya corona, banyak perkara yang telah berubah dalam dunia ini. Dari permulaan awal khutbah dibenarkan, saya sudah senaraikan beberapa perkara baru yang telah diubah oleh corona. Di antara yang sangat-sangat berjaya bagi corona, iaitulah menghalang pusat-pusat maksiat, pusat-pusat hiburan dan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak mampu dibuat oleh sebahagian besar anak umat Islam di atas dunia ini, tapi corona telah menghalangnya. Hari ini para jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Bagi ana seolah-olah hari ini merupakan hari raya, kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan al-wujuhun nayyirah, pencinta masjid, dapat kembali bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam rumahnya, setelah kita terhalang daripada 12 ataupun 13 minggu yang lalu tidak dapat ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Maka para jemaah sekalian, apa yang saya fikirkan awal apabila kerajaan mengisytiharkan masjid dibuka, ana duk fikir tentulah masjid ni akan penuh dengan kehadiran tuan-tuan untuk melakukan solat subuh di awal pagi tadi, untuk menyatakan cinta dan rindu kita kepada masjid. Tetapi tidak berganjak, yang ada hanya beberapa orang yang biasa datang, itulah yang ada. Maka saya teringat kepada kata-kata pendakwah, al-masajidu tuftah wal qulub mughlaqah. Masjid dibuka, tapi yang kita bimbang hati pula tertutup. Para jemaah sekalian, kita kena ingat, apabila pihak pemerintah telah membenarkan kita hadir ke masjid, bermakna tidak ada lagi hujah untuk
yang boleh menggugurkan kehadiran jemaah lelaki yang akil dan balik ke masjid untuk melakukan solat Jumaat. Ada orang kata, itu fatwa Jumaat kata salat fardu kifayah. Kita kata untuk negeri kita tidak. Sebab pihak pemerintah telah memberi keizinan seluah mana masjid boleh diisi masuk. Saya bercadang hari ini, kalau tak muat dalam masjid, saya nak suruh tuan-tuan hafaz jadah di atas jalan raya, sebagaimana kita solat di Mekah, di Madinah, di atas jalan raya boleh je. Dan kita tengok dalam internet, dalam Facebook, orang duk tunjuk di masjid negara itu sampai dia jalan raya di masjid. Saya bercita-cita masjid saya juga sedemikian. Kita kata rupa-rupanya ruang yang ada ini pun masih luas lagi. Saya nak kata alhamdulillah ataupun innalillah. Bermakna ada ramai yang tak datang. Mungkin mereka telah terbiasa new normal, sudah biasa solat di rumah, tak nak pergi masjid lagi. Maka para jemaah sekalian, itu satu kesilapan yang besar yang kita ambil tindakan sendiri tanpa merujuk kepada para alim ulama. Para jemaah sekalian, dalam khutbah yang sangat ringkas ini, kita semak balik al-ibadatu fi zamani corona. Ibadat di musim Covid, musim corona ini, bila kita mari masjid, tuan-tuan senaraikan, yang pertama, kita terpaksa mendaftarkan diri. Tidak seperti biasanya didaftar, cukup dengan didaftarkan oleh para malaikat. Masuk dalam masjid, saf-saf diatur dengan jarak 1 meter. Jarak body, bukan jarak sejadah. Kalau jarak sejadah jauh lagi kan. Yang sepatutnya saf betul. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi telah bersabda, aqimus sufuf wa hazu bainal manakib wa suddul khalal. Nabi kata betulkan saf, rapatkan bahu dengan bahu bersentuh dan rapatkan tempat kosong. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjuk tentang rapat saf dan betul saf. Maka di sini kata di para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Perkara yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Di dalam isu saf, tuan-tuan mesti betulkan saf. Sebab tidak ada corona, betul saf. Yang kedua, penuhkan saf depan. Kita masih mampu. Yang kita tak mampu, hanya rapatkan saf. Maka para imam ketika nak angkat takbiratul ihram, dulu betul saf, rapat saf. Hari ini hanya kita mampu berkata, tuan-tuan betul saf, penuhkan saf. Tak boleh lagi kita nak kata rapatkan saf di musim corona. Itu new normal. Itu gaya baru yang terpaksa kita hadapi untuk musim beberapa minggu ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan Covid ini, hilanglah saf, kita akan kembali. Yang kita bimbang hari ini, saf yang boleh dibetul, tak betul juga, maka itu silap. Yang boleh buat, kena buat. Yang tak boleh buat, itu kita kira darurat, insya-Allah. Ramai orang atas WhatsApp, dia kata, Ustaz, macam mana saf macam ni? Saya kata, ulama seluruh dunia bersidang kata harus. Majlis fatwa negeri-negeri di Malaysia kata harus. Awak lebih pandai daripada mufti nak pula dah. Macam-macam lah. Nak cakap senang, nak buat tindakan sukar. Karena itu, bila mari 40 orang, saya kata saya nak pilih siapa nak mari solat Jumaat ni yang pertama. Pening kepala kita fikir dengan ahli jawatan kuasa masjid supaya tidak menzalimi sesiapa. Jadi alhamdulillah, hari ini saya buka pintu seluas-luas. Tuan-tuan boleh datang awal, mengambil tempat dengan selesa. Alhamdulillah. Norma baru yang kedua, dalam arahan SOP, mesti berwuduk di rumah. Tuan-tuan jangan duduk mikir banyak habis bil air kat rumah, sebagaimana bil api melambung sekarang ni. Kita kena ingat kepada hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda dalam hadis, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyudillah. Nabi kata, siapa berwuduk di rumahnya kemudian dia berjalan ke rumah-rumah Allah. Mana bagi orang yang tak uzur, jangan naik kenderaan, jalan kaki, tak payah bawa kereta, tak payah motosikal. Kalau jauh boleh je.
Untuk apa kita pergi masjid? Liyaqdi faridatan min faraidillah. Kita semata-mata kita berwuduk di rumah kerana pergi masjid kerana nak solat. Kanat khatwatahu, Nabi SAW bersabda, setiap langkah, satu langkah Allah angkat darjat, satu langkah yang kedua dihilangkan khati'ah, kesalahan. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Maknanya tuan-tuan, ada kalanya dulu kita main-main, ambil wuduk di masjid je lah, relax. Corona mari, kita diajar menghidupkan satu sunnah, al-wudu'u fil manzil, ambil wuduk sebelum keluar dari rumah. Apalagi kelebihan? Kelebihan dia, kalau kita dah berwuduk di rumah dengan niat nak keluar ke masjid, andai kata kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, andai kata kita mati tengah jalan ataupun tengah nak lintah jalan, mari kereta langgar, na'uzubillah, maka orang itu tetap mendapat pahala solat seolah-olah dia mati dalam keadaan dia sedang solat. Masya Allah, tabarakallah, untung. Tapi kalau mari turun-turun rumah belah-belah duduk kilah kain sebelah, bahaya rokok sebelah, mati tengah jalan, belum dapat pahala. Para jemaah sekalian, yang ketiga, di dalam arahan yang ketiga, solat ba'diyah, maknanya solat sunat itu dibuat di rumah. Kalau tuan-tuan baca dalam kenyataan yang dikeluar oleh Majlis Agama, dia kata solat ba'diyah tidak dibenarkan, solat di rumah. Ada jemaah marah, takkanlah 2 rakaat apa tak boleh. Kita kata corona nak hajar tuan-tuan, hidupkan sunnah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Nabi kata, jadikan sebahagian daripada solat kamu, kata di para ulama, ay salatun nafilah, solat sunat itu di mana? Di rumah. Wala tattakhizuha qubura, jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Tidak ada solat, tak ada baca Quran, senyap sunyi, sunyi sepi daripada ibadat, tapi benda lain gagir riuh, kan? Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya arahan itu mengajar kepada kita satu sunnah, iaitulah kita solat sunat di rumah kita. Ba'diyah, yang qabliyahnya tak boleh lah. Dan yang qabliyahnya bila kita mari hari Jumaat, kan? Maka pada hari Jumaat ni kita awal lagi, kita pergi awal dan kita boleh solat, sebab hari Jumaat hari tidak ada waktu larangan. Tuan-tuan boleh solat je, masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian terus je solat. Solat sampai azan, sampai ke azan. Kita kata alhamdulillah. Perkara yang keempat, 4 ke 5 dah, iaitu apabila kita sudah terbiasa dengan kehidupan kita ni, sudah terbiasa dengan solat bersama keluarga. Ada orang kata, ustaz, saya rasa seronok dah solat dengan keluarga. Saya kata tidak menjadi halangan. Tuan-tuan mari solat di masjid bersama imam, kemudian kita balik ke rumah, kita tetap menjadi imam yang telah kita lantik sebagai imam interim sudah 3 bulan yang lalu. Macam mana pula 2 kali solat? Ini dalam bahasa dia panggil i'adatus solah. I'adatus solah. Mengikut ulama mazhab Syafi'i dan lain-lain para ulama mengatakan boleh kita ulang balik solat. Solat yang pertama bersama imam di masjid itu sudah dikira solat fardu, dan bila kita balik ke rumah, kita jadi imam solat zuhur kepada keluarga kita, isteri dengan anak-anak tunggu di atas jadah, kita jadi imam, maka bagi kitanya sunat, merekanya solat fardu. Tidak menjadi masalah perbezaan di antara niat imam dengan makmum. Yang pentingnya dua-duanya masih lagi dalam keadaan cara solat yang sama, bukan solat yang berbeza. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah yang kita kata tuan-tuan masih berpunya peluang. PKPP telah mengajar kita banyak perkara, Corona telah mengajar kita banyak perkara. Timbul lagi isu yang terakhir, gaya hidup baru kita ni, iaitulah tak boleh nak bersalam dengan tangan. Sebenarnya bersalam dengan tangan, Nabi SAW sebut dalam hadis, iza tasafaha al-musliman, bila 2 orang muslim berjabat tangan, maka bergugurah dosa-dosanya. Tetapi bila mari zaman corona, zaman wabak, maka pada saat itu kita diminta supaya tidak bersalam, bersentuhan, kerana dia boleh merebak dengan cara itu. Kita tengoklah kalau orang-orang yang kita rasa macam dia ada penyakit ya. Cuma masalah sekarang ni, kalau kita holo tangan, orang lain pula tak nak holo,
Dia holo, kita pula tak nak salam. Akhirnya para ulama semasa mengatakan, eloklah kita letak tangan di sini je. Jumpa, Assalamualaikum, tak sini, bermakna isyarat kita nak salam. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Dalam hadis riwayat Muslim, kana fi wafdi Saqif rajulun majzum. Di dalam rombongan Saqif ada seorang laki-laki yang penyakit kusta. Penyakit kusta ni biasa dia ada berjangkit kalau bersentuhan. Maka Nabi, dia nak bagi bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihi nabi. Nabi sallallahu hantar utusan, Nabi kata inna qad bay'anaka farji'. Kami dah menerima bai'ah kamu, tak payah kita bersalam tangan, boleh balik. Jadi para ulama semasa mengambil hadis ini mengatakan bahawa itu di antara sunnah kalaulah wabak tu berlaku. Jadi lebih baik daripada kita dah holo tangan, orang terjadi susah hati nak ambil. Dah, dia holo tangan, kita pula tak nak, masing-masing letak isyarat je untuk sementara ini. Jadi para jemaah sekalian muslimin dan juga para jemaah sekalian, itulah yang kita peringatkan kepada para jemaah, beberapa perkara baru yang berlaku dalam hidup kita ini, kan? Maka kita berhati-hati dan kita buatlah apa yang kita tak dapat, kita sabar. Perkara yang boleh kita buat, kita teruskan. Yang pertama sekali, pergi masjid, boleh. Ada setengah masjid tak buka pintu pada muslimah, tak apa, kita letak anak isteri kita di rumah, nanti kita balik jadi imam, tidak jadi masalah. Ada setengah masjid tak benar kuliah lagi, kuliah sikit-sikit, kita ada online, kita boleh tengok dalam online ustaz mana yang kita nak tengok. Kuliah subuh ada, kuliah maghrib ada, kuliah perdana ada, kuliah sunyi sepi ada, seorang-seorang dia. Maka kita mengatakan masih ada peluang. Pergi masjid, nak duduk sorpan, boleh. Betul sah boleh, rapat sah tak boleh, tunggu sekejap sehingga corona hilang. Maka para jemaah sekalian, kita kata kebiasaan baru ini sebenarnya mengajar kita ada perkara-perkara yang kita tersembunyi, kita tidak tahu hikmah kenapa Allah hantar mari penyakit ini kepada kita. Jawab dianya, semua perkara yang Allah Ta'ala cipta jadikan ini ada hikmah di sebaliknya. Paling tidak pun tuan-tuan sudah dapat mengenali keluarga masing-masing. Ada yang baca Fatihah tak betul, ada yang semayanya malah, tapi duduk di rumah terpaksa kena solat sekali dengan ibu bapa, maka solatlah anak kita 3 bulan bersama keluarga. Dan ada pula ayah pula yang lari tak nak jadi imam. Kita kata macam-macam terjadi di musim corona COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah, itulah tanda orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayat minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah Taala, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini sudah berada di 27 hari bulan Syawal. Bermakna di hadapan tuan-tuan masih ada lagi 2 ataupun 3 hari untuk kita puasa sunat Syawal. Bagi yang belum lagi, ambillah walaupun 3 hari. Kalau yang dah siap dah, tanya pula isteri, kamu dah siap ke belum? Kalau mereka belum, kita puasa sekali mereka untuk memberi sokongan solidariti, kan? Kalau dia kata dia semua sudah dah puasa 6 tapi puasa qadha belum, kita puasa sekali dengan isteri dan anak-anak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat hidup kita semua, insya-Allah. Jadi saya berseru kepada semua para jemaah, hidupkanlah solat berjamaah di masjid. Jangan lagi hidup dalam kelompok corona yang telah mengurung kita selama 3 bulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan penyakit ini dengan segera, insya-Allah, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain. Banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.